kita teruskan dengan satu tajuk yang sama juga. Kita persilakan Dr. Samingan untuk teruskan perbicaraan kita dalam isu yang sama, iaitu dalam bicarakan soal perniagaan sebagai satu ibadah. Silakan Doktor. Terima kasih Datuk Mustafa, moderator untuk majlis pada petang ini. Yang saya hormati Datuk Ustaz Kazim Ilyas, Datuk Nazim Johan, barisan panel, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mewakili ahli-ahli pertubuhan doktor-doktor Islam Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada penghujung majlis pada petang ini kerana memberi peluang kepada kami untuk sama-sama membincangkan isu yang diutarakan pada petang ini, iaitu perniagaan sebagai satu ibadah. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, sidang hari sekalian, perniagaan dan ibadah dua perkataan yang berbeza. Tetapi kalau dilihat di sudut Islam, ia amat berkait rapat antara satu sama lain. Perniagaan itu sendiri boleh ditarifkan meliputi satu bidang yang sangat luas. Ia juga boleh ditarifkan sebagai profession atau pekerjaan seseorang. Di dalam Islam, bidang perniagaan amat disanjung tinggi kerana ia merupakan jihad dalam mempertabatkan umat Islam, ekonomi umat Islam, dalam meningkatkan ekonomi umat Islam supaya ekonomi umat Islam ini begitu teguh dan dapat mengatasi apa perintangan dalam dunia serba moden dan mencabar ini. Perniagaan juga dianggap mulia dari segi Islam kerana sesiapa yang menjalankan perniagaan atau aktiviti perniagaan Islam itu secara umumnya adalah menjalankan satu sunnah Nabi kita Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita tahu, di awal perkembangan sejarah Islam, Nabi kita Muhammad SAW telah bergiat secara aktif dalam perniagaan, dalam menguruskan harta-harta perniagaan Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah ini seorang usahawan yang amat berjaya pada masa itu, yang menyumbangkan sepenuh harta kekayaan dia semata-mata untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan umat Islam. Dalam menyatakan kepentingan perniagaan ini kepada umat Islam, Nabi kita SAW telah bersabda, hadis riwayat Tirmizi, yang bermaksud 9/10 daripada rezeki itu adalah daripada perniagaan. Begitu jelas Nabi kita memberi isyarat bahawa marilah kita sama-sama umat Islam menceburi bidang perniagaan demi mempertekadkan ekonomi umat Islam supaya berdaya saing di dalam ekonomi global pada masa sekarang. Walau bagaimanapun, saya suka mengingatkan ahli-ahli perniagaan Islam atau entiti perniagaan Islam itu sendiri, matlamat mestilah betul, matlamat mestilah jitu. Entiti perniagaan Islam ataupun peniaga Islam itu sendiri mestilah menentukan matlamat kehidupan, kebaikan, kehidupan di akhirat adalah lebih utama berbanding harta kekayaan di dunia yang hanya sementara. Oleh itu, entiti perniagaan Islam atau peniaga-peniaga Islam mestilah mengambil iktibar perniagaan ini atau perniagaan, apapun perniagaan yang kita jalankan, mestilah mengimbangi keperluan dunia, keperluan hidup di dunia dan sebagai persediaan hidup di akhirat. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan para sidang hadirin sekalian, sebenarnya sejauh mana kejayaan seseorang manusia atau sejauh mana kejayaan umat Islam itu bukanlah diukur daripada harta kekayaannya, bukanlah diukur daripada wang ringgitnya, tapi kita sama-sama ingat bahawa kejayaan seorang manusia itu adalah sejauh mana kita taat perintah Allah dan ikut sunnah Rasulullah SAW. Peniaga-peniaga Islam atau entiti perniagaan Islam sudah berada di landasan yang betul dengan menceburi bidang perniagaan yang mana itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi, bagaimana kita untuk melengkapkan perniagaan kita ini sebagai satu ibadah? Justru itu, saya ingin mengutarakan 3 konsep perniagaan Islam atau 3 falsafah perniagaan Islam yang sama-sama perlu diterapkan ke dalam entiti perniagaan Islam supaya ianya memenuhi maksud perbincangan pada hari ini, iaitu perniagaan itu satu ibadah.
konsep atau falsafah perniagaan Islam atau ekonomi Islam yang pertama, penghayatan terhadap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pemilik yang sebenar-benarnya. Kita kena faham bahawa apa-apa kegiatan aktiviti manusia di muka bumi ini, termasuklah aktiviti perniagaan, hendaklah dijuruskan, hendaklah ditetapkan niatnya semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, konsep atau falsafah ekonomi Islam yang kedua iaitu kita kena bersedia, kena bersedia pada setiap masa bahawa kita sedar manusia ini diutuskan ke dunia ini adalah sebagai khalifah. Sebagai khalifah atau pemimpin, kita adalah bertanggungjawab ke atas orang-orang yang dipimpinnya. Dan sebagai pemimpin, kita adalah bertanggungjawab untuk membawa kesejahteraan kepada rakyat jelata. Dan falsafah ekonomi Islam yang ketiga iaitu kesediaan dan penghayatan di kalangan umat Islam supaya kestabilan ekonomi ataupun kestabilan ekonomi umat Islam ini dapat dikongsi sama rata. Islam amat sekali melarang harta kekayaan dilobi atau dimonopoli oleh segelintir manusia saja dengan membiarkan golongan manusia lain terbiar tanpa pembelaan. Masa masih telah mencemburui kita. Okay, terima kasih Datuk. Masa tamat. Terima kasih Dr. Samingan, mewakili Persatuan Doktor-Doktor Islam Malaysia yang telah menyampaikan satu pandangan beliau berkaitan dengan isu yang kita bicarakan pada hari ini. Saya tak mau melengahkan sebab masa begitu mencemburi kita. Untuk sesi kedua majlis ilmu kita akan bermula tepat pada jam 4 nanti seperti mana yang dirancangkan. Jadi untuk menggulung perbahasan dalam isu yang kita perkatakan pada hari ini iaitu perniagaan sebagai satu ibadah, maka mewakili keempat panel pada hari ini disimpulkan oleh satu panel sahaja, iaitu saya persilakan dengan segala hormatnya Tuan Haji Roslan Kasim untuk menyimpul apa yang kita bicarakan pada ini dalam satu isu bertajuk perniagaan sebagai satu ibadah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulannya, saya ambil 3 minit. Kita ada 10 minit. Oh, 10 minit. Okey. 10 minit merangkumi semua. Tuan-tuan, saya ulang balik tadi. Profesor Yusuf Al-Qardawi menggariskan bahawa ibadah itu dua. Satu ibadah umum, satu ibadah yang khusus. Ibadah khusus semua dah faham. Apa yang kita faham sekarang ni semuanya ibadah yang khusus. Apa yang saya nak simpulkan dalam 10 minit ini, bagaimana kita nak jadikan perniagaan kita, aktiviti kehidupan kita menjadi ibadah bertepatan dengan firman Allah yang saya baca tadi. Profesor Yusuf Al-Qardawi memberikan 5 syarat. Kok kita patuhi ke 5 syarat ni, maka apa sahaja yang kita lakukan di dunia ini semuanya meningkat martabatnya daripada adat menjadi ibadat. Syarat yang pertama, tadi doktor dah sebut, bahawa setiap apa yang kita lakukan itu mestilah ianya tidak bertentangan dengan syariah. Kok kita makan makanan yang kita makan yang dibenarkan oleh syariat, ibadah. Kok kita minum minuman yang kita minuman yang dibenarkan oleh syariat, ibadah. Kok kita tidur pada waktu yang dibenarkan oleh syariat, ibadah. Kok kita bermain ada 2 lagi. Satu, waktu dia. Jangan asar belum semayang, maghrib dah nak habis, masih lagi berjogging. Sedangkan ketika azan maghrib berkumandang, kambing pun tahu balik ke Roban. Azan maghrib, Allahu Akbar, kambing balik ke Roban. Tuan kambing pula keluar Roban. Selisih tengah jalan, ngeleng kambing. Kambing pula sound dia, go back. Kambing pula ajak dia balik, cakap orang putih dia. Itu kambing kampung saya lah, Sungai Jelutung, Padang Lebar, Kuala Pilah. Cakap orang putih dia, go back. Apa lagi? Kedua,
pakaian. Jangan pakai seluar panjang kaki. Kaki lebih panjang dari seluar. Ini beria masuk kereta. Kereta berbungkui. Yang masuk bulat. Tu bukan orang kok. Tu bukan orang dekat Gombau tu lah. Orang Kuala Lumpur. Ya, tu pertama. Apa saja kita bercakap, percakapan yang diizinkan oleh syariat ibadah. Kita berniaga, perniagaan yang kita berniaga itu barang yang diizinkan oleh syariat ibadah. Satu. Syarat yang kedua, doktor pun sebut tadi, saya nak ringkaskan je. Nawaitu kita tu, betul tu doktor cakap tadi tu. Nawaitu niat kita. Kalau kita pergi kebun, melangkah je kaki kita keluar daripada rumah, ya Allah, aku nak cari rezeki yang halal, dengan cara yang halal, melalui sumber yang halal, untuk digunakan ke jalan yang halal, demi untuk mencapai redha-Mu ya Allah. Kok macam tu niat kita. Setiap langkah kaki kita keluar ibadah, setiap keringat poluh kita menabi, mencieh-cieh poluh kita pergi porak, mencieh-cieh poluh kita pergi motong getah, mencieh-cieh menabi poluh kita masak, semuanya ibadah. Masuk kain, ngombor rio kita masuk kain, ibadah. Nyapu rumah, ibadah. Jadi nawai itu kena betul. Dari nawai itu kena betul. Kalau niat macam itu, insyaAllah ibadah. Yang ketiga, kata Profesor Al-Qaradawi, untuk menjadikan setiap apa yang kita lakukan itu ibadah, hendaklah kita buat dengan bersungguh-sungguh dan sebaik-baik mungkin. Kok kita pergi pejabat bersungguh-sungguh, kok kita balik pun bersungguh-sungguh. Ada orang balik aja bersungguh, pergi tak bersungguh, tak dapat pada ibadah tu lah. Kok kita berceramah pun bersungguh-sungguh, ibadah. Yang nonga pun bersungguh-sungguh, baru ibadah. Tu yang berio cakap tu, sebab nak dapat ibadah. Kalau tak bersungguh, lantak kalau kau nak nonga, tak nonga. Betul. Yang nonga pula, lantak kalau penceramah kau nak cakap lah, kata, dan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kita. Kadang-kadang berpusing je pula, tak sampai nak masuk. Kadang-kadang dia pula pandang muka penceramah, kejap kocik, bosa balik muka penceramah tu. Kejap kocik, dah hilang penceramah, kata. Tinggi ilmu penceramah ni, boleh raib kata. Tu pun bukan orang sini tu dah, orang Kuala Lumpur. Ya, orang sini insya-Allah saya tengok muka yang ada, insya-Allah saya pun yakin tak jauh beza lah. Lebih kurang lah. Okey, tu yang ketiga. Maknanya apa saja macam ni buat bersungguh-sungguh, panggil penceramah Ustaz Kazim daripada Ipoh punya jauh. Ustaz Kazim daripada Ipoh datang, kawan kita nak daripada Kuala Lumpur datang, takkanlah kita kek mungkal, kek bongek tak datang. Kek nak rumah kau, bongek kata. Tak datang kau, jauh kata. Tu orang Kuala Lumpur jauh. Iyalah dia naik kereta kata. Padahal ya, kita datang nak langkah kaki kita ni pahala. Makin selangkah kita ke majlis ilmu, makin selangkah kita dekat dengan syurga. Nak tak? Tu dia. Tu yang ke berapa? 3. Kan kau dah lupa. Ya kan lupa tu. Entah berapa. Iyalah berdua ke 3 kompak. Dia nak tambah satu lagi. Yang keempat. Ketika kita melaksanakan aktiviti itu, contohnya perniagaan, jangan bercampur baur dengan perkara-perkara yang syubhat. Sebab dalam Islam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Jangan bercampur-campur. Kok dia berniaga durian, durian elok sama durian elok, jangan campur mau durian dingki. Tahu tak durian dingki? Ini bukan main berio nyua elok, durian elok, taubat siap.
Bolialah dek kawan tu, bawa balik rumah, buka bola-bola, mari salam dengan tu, assalamualaikum, kita biji nampak. Tak betul tu dah. Ya, jangan bercampur baur. Ya, sebab dalam Islam menghampiri yang syubhah, menghampiri yang haram, menjauhi yang syubhah, menjauhi yang haram. Dan yang akhir sekali, poin yang kelima, tak sampai 10 minit dah, 6 minit je. Yang kelima, yang pertama tadi apa? Setiap apa yang kita lakukan itu, perniagaannya mestilah yang dibenarkan oleh syariat. Maknanya tak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, nawaitunya kena betul. Yang ketiga, kita buat dengan bersungguh-sungguh dan sebaik-baik mungkin, the best among the best. Bukan budaya kerja ala kadar. Inilah budaya kerja Islam. Budaya kerja Islam, budaya kerja terbaik. Bukan ala kadar ataupun budaya ala kad. Ala kadar lah. Budaya asal lah. Asal lado, asal buek. Kok pergi dengar ceramah asal poi. Kok dengar ceramah asal nonga. Tapi pun namanya kedapek. Sodap tak ceramah ni? Sodap. Bagus tak? Bagus. Apa namanya? Antah kata. Ya. Asal nonga. Itu bukan budaya kerja Islam. Budaya Islam buat bersungguh-sungguh sebaik mungkin. Kok tidur? Tidur yang bersungguh-sungguh. Tu dia. Badangku betul. Sebab itu kalau tidur waktu dengar ceramah tak bersungguh-sungguh rugi. Ceramah pun tak dapat, tidur pun tak boleh. Kau nak tidur, tidur betul-betul. Kau nak dengar, dengar betul-betul. Ada faham anak murid semua? Faham? Dan yang keempat, jangan bercampur baur dengan yang syubhah. Yang akhir sekali, yang kelima, apabila yang tadi tu ibadah yang khusus, ibadah yang umum. Bila berlaku pertembungan antara ibadah yang khusus dengan ibadah yang umum, maka dahulukan ibadah yang khusus. Berniaga itu ibadah, jangan sampai tak semayang. Mesyuarat itu ibadah, jangan sampai tak semayang. Bekerja itu ibadah, jangan sampai tak semayang. Pergi piknik itu ibadah, jangan sampai tak semayang. Bermain itu ibadah, jangan sampai tak semayang. Faham anak murid semua? Sebab dia berlaku pertembungan antara yang ibadah yang umum dengan ibadah yang khusus. Utamakan ibadah yang khusus. Jadi barulah keseluruhan aktiviti kehidupan kita, daripada bangun tidur sampai nak tidur balik, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Sebab seluruh aktiviti kita, seluruh apa yang kita lakukan meningkat martabatnya daripada adat menjadi ibadah. Pandai nak murid semua. Sekian, terima kasih atas perhatian berikan. Kita tunggulah sesi kedua pula dengan bersama dengan Ustaz Datuk Kazim kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Roslan Kasim yang mewakili keempat panel kita pada hari ini yang telah menggulung satu sesi forum kita dengan tajuk perniagaan sebagai satu ibadah. Akhir kata, sebelum saya tutup majlis, kita akan berhenti sebentar selama lebih kurang 5 minit. Selepas itu kita pergi ke majlis ilmu yang kedua yang akan dipengerusikan oleh saya sendiri, Datuk Muhammad Mustafa Hamzah, dan diwakili oleh 2 panel di dalam sesi yang sesi kedua itu sebab, di mana panel yang pertama adalah Datuk Kazim Alias, seorang penceramah bebas, dan panel kedua Datuk Paduka Nazim Johan, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Jadi akhir kata dalam sesi majlis ilmu untuk sesi yang pertama ini, saya tutup dengan satu firman Allah. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada sesuatu yang merangkak-rangkak di muka bumi ini, kata Allah, melainkan rezekinya pada tanganku. Tugas kita selaku hamba, kata Allah, uruni istajib lakum, mintalah nescaya aku akan perkenankan, kata Allah. Saya tutup majlis kita dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.